tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon, mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Dalas, satu kali makan, hari-hari mau. Babuji, saya datang untuk makanan kegemaran saya. Salmon, Babuji, makan tak ada jemput, ha? Bangun Dalas. Layanan bagus, Sedap gila, tak boleh hams. Hantar rumah pun boleh. Yo. Seronok rasanya dapat kembali kepada rutin-rutin yang sama seperti dahulu. Cuma sekarang, kita mestilah lebih berhati-hati. Marilah kita lakukannya untuk diri kita sendiri, untuk orang yang kita sayangi, untuk keselamatan kita semua. Let's go. Menjaga keselamatan bermula di rumah. Nice. Dari semua. Kesihatan semua orang bergantung kepada setiap seorang daripada kita. Marilah kita bekerja sama, menggunakan alat-alat baru, dan amalkan tabiat-tabiat baru kita. Marilah kita bekerja sama dengan rakan-rakan sekerja di tempat kerja. Pastikan ada jarak selamat antara kita. Ia akan membantu untuk menjamin keselamatan kita semua. Sikap prihatin boleh melindungi insan yang paling penting dalam hidup kita. Marilah kita memainkan peranan kita. Berita diteruskan. Kereta api dan bas-bas lebih sesak hari ini kerana lebih ramai orang kembali ke sekolah dan tempat kerja. Kekerapan ketibaan kereta api dan bas telah dipulihkan seperti sebelum tempoh circuit breaker dilaksanakan. Penguasa Pengangkutan Awam LTA menyatakan terdapat pertambahan ketara jumlah penumpang terutamanya pada waktu-waktu sibuk berbanding semasa tempoh pemutus rantaian jangkitan. Para penumpang bagaimanapun patuh kepada peraturan memakai pelitup dan seberapa boleh mereka cuba menjaga jarak selamat. Mereka juga telah diingatkan supaya menggunakan sistem digital safe entry bagi memudahkan pengesanan kontak. Sementara itu, 544 lagi kes COVID-19 dilaporkan di negara ini sehingga tengah hari tadi menjadikan jumlah keseluruhannya lebih 35,800.
Laporan awal Kementerian Kesihatan MOH menunjukkan para pekerja asing yang tinggal di dormitori-dormitori terus membentuk sebahagian besar pesakit baru itu. Hanya ada 4 kes baru jangkitan dalam masyarakat, seorang daripada mereka rakyat atau penduduk tetap negara ini, manakala 3 lagi pemegang permit kerja. MOH akan memberi lebih banyak maklumat kes-kes baru itu malam ini. Dalam pada itu, bilangan kematian berkaitan COVID-19 di negara ini bertambah 1 menjadikan jumlah keseluruhannya 24 orang. Semalam MOH melaporkan kematian seorang lelaki warga Cina berusia 51 tahun. Lelaki itu mengidap penyakit limfoma dan keadaannya menjadi bertambah rumit kerana beliau juga mengalami beberapa kegagalan organ. Beliau dimasukkan ke hospital pada penghujung April dan diuji positif COVID-19 pada 1 Mei. 6 lelaki dan seorang wanita dikenakan pertuduhan di mahkamah kerana didakwa berkumpul di kawasan Robertson Quay semasa tempoh circuit breaker yang melarang perhimpunan sosial. 4 warga Britain, 2 rakyat Amerika Syarikat dan seorang lelaki Austria itu berusia antara 30 hingga 52 tahun. Perbuatan mereka mendapat sorotan apabila seorang pengguna Facebook memuat naik gambar-gambar pertemuan mereka pada 16 Mei lalu. 7 orang itu ditawarkan ikat jamin $3,000 seorang dan kes mereka ditangguhkan sehingga 16 hari bulan ini. Jika didapati bersalah, mereka boleh dipenjara sehingga 6 bulan, didenda sehingga $10,000 atau kedua-duanya sekali bagi setiap pertuduhan melanggar peraturan COVID-19. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengutuk apa yang disebutnya sebagai tindakan pengganasan domestik berhubung bantahan di merata negara itu selepas kematian seorang lelaki kulit hitam yang tidak bersenjata semasa ditahan anggota polis kulit putih pada minggu lalu. Presiden Trump berikrar akan memastikan keselamatan rakyat Amerika sambil berkata beliau adalah presiden yang menjaga ketenteraman awam. Beliau telah mengarahkan para gubernur wilayah-wilayah negara itu supaya bertindak bagi menghentikan keganasan. Jika tidak, Presiden Trump menegaskan beliau akan mengerahkan ribuan askar bagi tujuan itu. Keganasan kian menjadi-jadi sejak Jumaat lalu dalam bantahan berkaitan kematian George Floyd. Keadaannya menjadi begitu buruk hinggakan pada satu ketika pasukan pengawal khas terpaksa memindahkan Presiden Trump ke sebuah kubu bawah tanah apabila keganasan meletus di kawasan luar Rumah Putih. Puluhan bandar masih dikenakan perintah berkurung. Pasukan askar kerajaan telah dihantar ke lebih 20 wilayah bagi membantu polis memulihkan ketenteraman awam. Dalam pada itu, bedah siasat yang dilakukan sebuah pasukan bebas mendedahkan kematian Floyd disebabkan oleh sesak nafas akibat tekanan yang berterusan. Semasa menahan Floyd pada 25 Mei lalu, 4 anggota polis telah menekan bahagian belakang dan lehernya. Beliau meninggal dunia beberapa minit kemudian. Selepas berbulan-bulan terpisah, kini kaum keluarga dapat menziarahi ibu bapa serta datuk nenek mereka. Ikuti selepas ini kisah 2 keluarga yang akhirnya dapat melepaskan rindu mereka. Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Pemerintah akan membenarkan pembukaan semula prasekolah dan sekolah secara selamat mulai 2 Jun. Prasekolah akan dibuka secara berperingkat supaya kanak-kanak kecil boleh dijaga dengan selamat. Pusat-pusat jagaan pelajar juga akan dibuka sepenuhnya. Kohort pelajar tahun akhir di sekolah rendah dan menengah akan bersekolah setiap hari sementara pelajar-pelajar lain akan berselang-seli antara pembelajaran di rumah HBL dan di sekolah.
Tidak lebih daripada separuh jumlah pelajar maktab rendah dan Institut Milenia seharusnya berada di sekolah pada satu-satu masa. Para pelajar Institut